Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam perjalanan kita pada hari ini kita memasuki bulan Mei. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita dari awal tahun hingga sebentar lagi memasuki pertengahan tahun. Bapak Ibu, sepanjang bulan Mei kita akan belajar tentang satu bagian firman Tuhan, tentang bagaimana mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Bagaimana kemudian kita mengalami rest, mengalami sabat, mengalami istirahat di dalam Tuhan. Oleh karena itu sepanjang 4 minggu berturut-turut Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan belajar tentang topik ini. Kita siapkan hati supaya kita dapat mengenal bahwa Allah yang kita sembah di dalam tangannya kita dapat mengalami istirahat dan ketenangan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu bagi setiap kita. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri dan kita akan mempersiapkan hati kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan mengakui bahwa pertolongan daripada setiap kita adalah datangnya daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan biarlah nama daripada Allah Tritunggal kita dimuliakan pada hari ini melalui mulut bibir setiap kita. Mari saya mengajak setiap kita mengaku iman kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan dengan iman demikian kita memasuki ibadah kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, setiap kami, umat-Mu, Israel baru, berdiri di hadapan-Mu untuk memohonkan berkat Tuhan atas setiap kami. Biarlah berkat Tuhan menyertai setiap kami dari awal hingga akhir ibadah, sehingga setiap kami dapat mengalami Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan dapat belajar dari firman-Mu, sehingga mulut bibir kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan pada hari ini kami dapat memberikan ibadah yang terbaik, bukan karena kami adalah anak Tuhan yang baik, tapi karena anugerah-Mu telah berlimpah, karena karya penembusan Kristus telah memampukan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah pada hari ini hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, dan biarlah Tuhan semua penganggungan demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Dan mari di kesempatan hari ini kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dialah penyelamat kita, dialah penebus kita. Mari dengan hati yang bersyukur kita nyanyikan, nyanyi dan bersoraklah. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like You. All of my days I want to praise the wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship You. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. I sing for joy at the word of Your hand. Forever I love You, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in You. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. I sing for joy at the word of Your hand. Forever I love You, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in You. Bersyukur kita punya Allah yang ajaib. Dia yang menjadi penyelamat kita, juru selamat kita. Dia juga yang menjadi gunung batu kita, perlindungan kita. Ketika kita menghadapi bahaya atau apapun permasalahan kita
kita bisa bersandar kepada Yesus karena dialah gunung batu perlindungan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Siang maupun malam kau, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut bulannya, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. puji nama Tuhan, kita punya tempat perlindungan. Mari kita menyanyikan bait yang ketiga. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat perlindungan teguh. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Bersyukur Allah kita adalah gunung batu perlindungan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat di dalam kehidupan kita, berapa banyak kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu ketika kita sedang sedih, susah, ataupun senang, berkat Tuhan, kasih Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Maka sudah selayaknya kita di dalam setiap menit, detik kehidupan kita, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
敬拜你，耶稣，我向你献上感恩，到永远。 Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi dengan lembut kita katakan, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. 主内，亲爱的弟兄姐妹们，主日平安。 Bersyukur kepada Tuhan di awal bulan Mei ini kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. 感谢主呢，我们进入5月份了，主给我们机会来敬拜他。 Dan lebih bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah menolong kita semuanya dan memberikan kita tubuh yang sehat. 更感谢主的呢，主把一切都赐给我们了，给我们健康的身体。 Mari kita bersama-sama tunduk kepala masuk di dalam doa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. 还没梦想读主的话语之前，我们一起低头祷告。 Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu. 主啊，在这我们献上感谢。 Pada hari ini di minggu pertama bulan Mei kami boleh datang kembali kepada Tuhan. 在今天呢，5月份的第一个礼拜，我们可以来到你的跟前。 Kami percaya tidak ada hal apapun yang bisa kami lakukan kalau bukan karena Tuhan yang memungkinkannya. 如果没有主的允许呢，我们相信没有任何一个事可以发生。 Pada saat kami bersama berdiam di hadapan Tuhan, 当我们可以默静在你的面前， di rumah kami masing-masing, 在我们自己的家， kami boleh bersiap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. 我们已经准备好了，要阅读、领受、默想你的话。 Bantulah kami untuk memahami apa yang kami baca dan renungkan 求 hari 主 ini. 帮助我们，让我们可以明白我们所读的、所听的。 Pakai kedua hamba-Mu yang sederhana ini 求主使用你这两位软弱的仆人， untuk menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. 可以成为有效用的器皿，为了荣耀你。 Biarlah firman yang disiapkan 愿我们所预备的正道， akan diurapi, diberkati menjadi berkat bagi setiap kami. 求主恩膏，求主祝福，也是成为我们的祝福。 Kami menyerahkan sepanjang pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. 把今天的正道完全交托在你的手 Di 里。 dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima 我 kasih. 们祷告，谢恩奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Keluaran pasal ke-15 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-27. 亲爱的弟兄姐妹们，我们一起阅读圣经，从出埃及记15章22到27节。 Demikian firman Tuhan, Musa menyuruh orang Israel berangkat
dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampai mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. 我们一起来攻读。摩西领以色列人从红海往前行，到了苏尔的旷野，在旷野走了3天，找不着水。到了马拉，不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫马拉。百姓就向摩西发怨言说：“我们喝什么呢？”摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们。又说：你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将这所加于埃及人的疾病加在你们身上，因为我耶和华是医治你的。他们到了以琳，在那里有12股水泉，70棵棕树，他们就在那里的水边安营。 Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca firman, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. 凡读主的话语，必遵行在日常生活里的人，必为有福。 Saya harap setiap kita sudah memegang buku yang dibagikan beberapa waktu yang lalu. 我很盼望大家都在手里都已经拿着我们之前有发的那个灵命之旅的记录本。 Buku jurnal spiritualitas. 这是我们的记录本。 Di halaman yang ke-40. 第40页。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Di sepanjang bulan Februari yang lalu sampai nanti akhir bulan ini, bulan Mei, 就是从2月份到这个月5月，就是5月底呢， kita diberi kesempatan belajar dan terus akan belajar sejarah kehidupan umat Israel yang penuh pergumulan. 神给我们机会，从以色列的身上，从他们的生活里面学习到他们所面对的挣扎。 Bagian ini sebetulnya sangat menarik oleh karena kita bisa bercermin bagaimana pergumulan sebagai umat Tuhan. 此经文呢是很有趣的，是特别有用的，因为我们从这边呢，我们可以知道神为神的子民他们所面对的挣扎。 Jadi kalau hari ini kita bergumul dengan berbagai kesulitan, saudara, pergumulan ini akan terus kita alami sampai kita kembali ke surga. 所以如果现在我们看到我们遇到很多的困难，这些困难会继续直到我们回到天家。 Sehingga kalau kita membaca sejak Keluaran pasal pertama sampai nanti pasal 18, 所以当我们从出埃及记第1章到第18章来学习呢， kita akan mudah bercermin bagaimana pertolongan dan kemurahan Tuhan ada bersama dengan umat Israel. 我们可以看到神对以色列人的帮助，神如何的恩待以色列人。 Saudara-saudara, iman orang percaya harus melewati banyak saat-saat yang sulit. 信徒的信心呢，必须要经过很多艰难的时刻。 Seorang penulis mengatakan jalan-jalan itu bisa terjal, panas, tandus, kering.
一个作者呢，他讲到说，这个路途可能会很炎热、很干，然后很多困难。 yang sungguh tidak mudah dilalui oleh umatnya. 这一切对他的子民的度过是不是一件很容易的事。 Sehingga kalau saudara dan saya tidak berhati-hati, tidak punya relasi yang baik kepada Tuhan, maka mungkin kita tidak akan mampu melewatinya. 如果我们不小心与神没有建立美好的关系，可能我们不能度过。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita membaca Keluaran khususnya pasal yang ke-15. 如果我们读到这出埃及记，特别是在第15章呢， Jadi pasal 15 ini terbagi menjadi 2 perikop. 这第15章我们分辨成2段。 Perikop yang pertama kita sudah belajar bersama pada minggu lalu, 第一段的呢，上个礼拜我们已经一起学习了， yang menceritakan sebetulnya bagaimana Tuhan menolong umat Israel. 也是讲到神如何的帮助以色列人， Dan pertolongan itu begitu luar biasa dahsyat. 这个帮助呢是何等的伟大。 Sampai kemudian perikop yang pertama itu, bagian yang pertama dari pasal 15 ini diakhiri atau diwarnai dengan pujian, dengan sukacita oleh Miriam kakak Musa bersama dengan seluruh umat Israel. 所以我们可以看到第15章的第一段的呢是用什么来结束呢？就是米利安摩西的姐姐呢在那边欢呼歌颂赞美主。 Tuhan benar-benar menunjukkan kedahsyatannya menolong umat Israel. 神的作为是大而可畏的，向以色列人显现了。 Alkitab mencatat Tuhan membelah laut Teberau. 圣经记载了，神把红海分开了。 Dan Alkitab juga menjelaskan bagaimana seluruh pasukan Firaun dan segala peralatannya ditelan oleh air laut itu. 圣经也记载了，法老他的军兵和一切战争的武器呢，都被海水淹没了。 Dan kemenangan umat Israel ini tidak dengan melakukan apa-apa. 以色列人呢，什么都不用做，就得到这个胜利了。 Mereka hanya melihat, menyaksikan apa yang dikerjakan Tuhan atas musuh mereka. 只单单看神如何对付他的仇敌， Saudara, 就是埃及人。 umat Israel tidak perlu berusaha apapun. 我们看到以色列人什么都不用做， Karena yang berperang adalah Allah. 因为出战的是神。 Yang dituntut Tuhan hanya iman percayanya. 神对以色列人要求是什么？就是他们要相信。 Peperangan orang Israel, umat Israel adalah peperangan oleh Allah sendiri. 以色列的征战就是神的征战。 Saudara, sampai di sini saya mencoba untuk merenungkan. 到这里呢，我就是尽量的思考一下， Mencoba untuk bercermin dengan kehidupan kita sebagai orang percaya 就是 hari ini. 接着我们成为信主的人，我们的生活来把这个事件来反映一下。 Seberapa banyak dan seberapa sering saudara dan saya mempercayakan hidup kepada Tuhan sepenuhnya. 我们是有多长的时间把自己的生命交托仰望在主的手里 Dan 呢？ melihat bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu yang kita perlukan bagi kita. 然后也看到神为我们所预备的，我们所需要的，神都预备了嘛。 Biarlah pengalaman umat Israel ini sungguh kita boleh alami sebagai umatnya juga. 但愿以色列人所经过的这些经验呢，我们也是可以经历到。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， sungguh peristiwa kehancuran umat bangsa Mesir oleh karena kekalahannya di Laut Teberau. 我们看到埃及人在那个红海的败坏呢，就是说被破坏的在那边，我们来看到他的情况是如何的。 Adalah peristiwa yang tidak mungkin dilupakan. 这个毁坏的事件是不可能被忘掉的。 Peristiwa ini menjadi sesuatu yang begitu menguatkan, begitu menggoncangkan umat Israel. 这个事件呢，真的很坚固了一些人他们的信心了。 Jadi sepintas seharusnya peristiwa ini akan membekas begitu lama. 看起来这个事件确定会让他们牢牢的记住。 Tetapi saudara, setelah ayat 21 itu, kemudian
kita masuk ke dalam ayat 23. 然后就是从第21节我们跳到23节， Alkitab mencatat demikian. 圣经记载着， Bagian B dari 22, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. 就是22的下半节，在旷野走了3天，找不着水。 Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. 24节，百姓就向摩西发怨言， Kata mereka, apakah yang akan kami minum? 说我们喝什么呢？ Luar biasa bukan? 我们看到特别不一样。 Baru 3 hari yang lalu. 3天前， Mereka melihat kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. 他们看到上帝大而伟大的作为、 Mereka terkagum-kagum dengan kedahsyatan Allah melakukan sesuatu untuk mereka. 那时候他们很仰慕，他们看到神的作为。 3 hari kemudian 3天后， mereka dikatakan bersungut-sungut kepada Musa. 他们就向摩西发怨言了。 Memang saudara-saudara, peristiwa ini terjadi di padang gurun. 我们知道这件事情是发生在旷野， Dan saudara-saudara, padang gurun itu memang tempat yang begitu kering dan panas. 我们知道旷野是很干燥，也是很炎热的地方。 Dan panasnya itu, saat itu Alkitab mencatat kejadian itu ada di bulan April. 圣经记载那件事情发生是在4月份， Jadi peristiwa Paskah pertama itu juga sekitar bulan Maret April, saudara. 所以第一次的逾越节那也是大概3月到4月份。 Nah, bulan April, saudara, menurut catatan sejarah itu adalah bulan di mana cuaca di padang gurun itu sangat panas. 照着历史的记载呢，4月份呢在旷野是非常炎热的时间。 Konon dicatat panasnya bisa berkisar antara 40 sampai 50 derajat 它的 Celcius. 热度是大概40到50度， Memang itu sangat panas, saudara. 我们知道非常热。 Kita di Pekanbaru begitu derajatnya sudah mencapai 33 atau 34, saudara dan saya akan merasakan cuaca yang begitu panas dan kita tidak nyaman. 如果我们住在北干呢，大概33到34度呢，我们觉得很不舒服了，因为很热了。 Mungkin buru-buru berteduh di rumah ya, ada yang pakai kipas angin, mungkin ada yang pakai AC untuk meneduhkan ataupun mendinginkan suhu tubuh kita. 可能我们会在家里开空调或者开风扇，让身体不会那么炎热。 Tapi waktu itu mereka di padang gurun. 但是那时候他们是在 Umat 旷野， Allah itu sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. 神的子民呢，他们是在旷野要前往去 Dan padang 应许之地。 gurun pada saat itu cuacanya amat panas. 我们知道，在旷野那时候的天气是非常炎热的。 Katanya saudara, orang tidak akan bertahan lebih dari 1 hari. 听说呢，他们不能撑过1天， Dia akan mengalami kekeringan dan dia akan mengalami kurang air sehingga dia akan menjadi mati, meninggal dunia. 就是他会缺少水分，然后就过世了。 Mungkin sebagian saudara berpikir, 可能我们会这样 kalau 想， gitu masuk akal dong orang umat Israel saat itu marah. 就是说很自然的，如果以色列人那时候开始发怨言吧， Tunggu dulu saudara-saudara. 但是稍等一下， Karena mereka ini kan rombongan besar. 我们知道他们是一大堆的人， Mereka ini baru meninggalkan Mesir dengan jumlah kira-kira 2 juta orang. 他们才刚刚离开埃及，人数大概200个人， Pasti mereka sudah menyiapkan ini dan itu. 确定他们是预备了很多的东西， Mereka sudah menyiapkan mungkin misalnya air yang cukup. 可能他们是预备足够的水。 Cuman memang kalau ada mata air lagi, maka itu akan menjadi sesuatu yang menyejukkan. 对了，如果他们可以找到那个水泉，确定就是可以止他们的渴。 Dan mereka baru saja mengalami peristiwa yang besar. 然后他们才刚刚经历到大而可畏的事， Jadi sungut-sungut itu menjadi sesuatu yang tidak pas. 所以他们如果又在发怨言，真的就是不太合理了， Menghilangkan kerja Tuhan yang luar biasa untuk mereka. 好像去掉了之前上帝给他们的作为。 Mungkin kita juga alami saudara-saudara. 可能我们也是经历到，
Matthew Henry, seorang penulis yang terkenal mengatakan, 亨利·马太是一位很著名的作者，他如此写着： sukacita dan pengharapan terbesar segera berubah menjadi penderitaan dan ketakutan terbesar kepada mereka yang memandang hanya melalui perasaan dan bukan dengan iman. 当一个人只是任凭他的感觉，而不是信心呢，他最大的喜乐和盼望啦，很快就会变成什么？悲伤和恐惧。 Artinya kalau hidup saudara dan saya hanya berdasarkan perasaan di dalam kita menjalani kehidupan kita, akan sulit sekali. 意思就是说，当我们度过人生的时候，是靠着我们的感觉，而不是信心呢，确定是很艰难的。 Kalau iman saudara dan saya tidak kuat, maka kita akan mengalami kesulitan. 和我的信心不坚固，确定我们会遇到很多的困难。 Akan mudah berubah. 我们很容易改变， Persis seperti yang dilakukan oleh umat Israel saat itu. 如同那时候的以色列人。 Itu sebabnya saudaraku, pada saat ini kita perlu belajar bagaimana sebagai orang percaya seharusnya. 因此呢，我们成为信主的人，我们必须要学习，我们应当要怎样行。 Saudara, di dalam Keluaran pasal ke-25, 15 ayat 25 dikatakan, 然后在出埃及记15章25节记 Musa 载， berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. 摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们。 Saudara, 弟兄姐妹们， begitu mudah penyelesaian yang dikerjakan oleh Tuhan untuk umatnya. 我们看到神在解决问题是那么容易的， Sesuatu yang begitu rumit sepertinya, ternyata penyelesaiannya baru saja kita baca di ayat 25. 一件事情看起来是不是很难处理的？但是我们看到神在解决方式是那么简单。 Mengingatkan sekali lagi saudara dan saya, 再次的提醒你和我， sebagai anak-anak Allah, 我们成为神的儿女呢， sebagai orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, 已经神让我们可以得胜的人， sebagai orang yang sudah dipastikan untuk menerima keselamatan, 然后我们也被确定了得到救恩， sebagai pewaris kerajaan 我 Allah. 们也是继承神国的人。 Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu pasti, saudara-saudara. 神的看顾和保守是确定的。 Nah, ayat 25 ini menuntun kita untuk menunjukkan bagaimana Tuhan mengatur orang umatnya untuk kemudian menerima ketetapan dan peraturan yang disediakan untuk mereka. 这25节呢，就是引领他的以色列人的时候的以色列人，也是包括我们信徒呢，就是如何耶和华给他们的律例典章，他们必须要去遵行。 Kita akan masuk ke dalam bagian yang penting karena bagaimana kita umat Allah tetap mengalami ketenangan di dalam ketetapan atau peraturan yang diatur oleh Allah. 然后呢，我们成为信主的人，主的子民呢，借着主的律例典章，我们如何可以得到安息呢？ Di dalam kondisi dunia yang begitu sulit, begitu banyak pergumulan, bagaimana saudara dan saya tetap tenang di dalam pengaturan Tuhan. 我们看到，在面对这世界一切的挣扎呢，我们如何可以在神里面得到安息呢？ Saudara boleh memperhatikan buku spiritualitas saudara. 我们可以追看一下我们的灵命之旅的笔记本。 Yang pertama, saudara, di sini ditulis mendengar dan memasang telinga. 第一个记载说关于留意听和留心听。 Saya minta saudara tulis mendengar dan melakukan. 我希望大家纠正一下，改一下，变成留意听和遵行。 Karena saya akan mengambil sesuai dengan ayat 26 pasal 15. 因为我要照着经文这样子读， Nanti yang memasang telinga ada di bagian bawah. 然后就是留心听呢，会在第二部分。 Saudara, yang pertama dikatakan mendengar dan melakukan. 第一讲到说要留意听和遵行， Selalu berusaha, berupaya untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. 就是不断的努力留意听、遵行在我们日常生活里主的话。 Pasal 15 ayat 26 bagian A mengatakan
jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di matanya. 就是62节的上半节，你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事。 Maka bagian bawah dikatakan, aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 在下半节记载着，我就不将所加与埃及人的疾病加在你们身上，因为我是耶和华医治你的。 Bagian pertama, supaya kita bisa tetap tenang, kita tetap mengalami ketenangan di dalam kondisi yang sulit, saudara, kita harus mendengar dan melakukan apa yang Tuhan sudah atur. 上半节的教导我们说，让我们可以在主里面得安息呢。借着神所定的律例和典章呢，就是我们要听他的话。 Coba kita lihat orang umat Allah pada saat itu, saudara. 我们仔细看那时候上帝的子民， Sepertinya mereka sudah melakukannya. 以色列人好像他们已经遵从主的话 Kalau 了。 kita cermati pergumulan ataupun persiapan mereka menjelang meninggalkan Mesir, 如果我们来注意看他们的预备，当要离开埃及的时候呢， mereka mengikuti apa yang diatur oleh Musa saat itu. 就是他们照着摩西所安排的去做。 Mereka mengikuti arahan-arahan yang sudah disampaikan oleh Musa. 摩西所命令他们、指领他们、指导他们的，他们都听。 Sampai kemudian saat mereka harus meninggalkan Mesir, saudara-saudara. 只当他们要离开埃及的时候呢， Alkitab mencatat mereka dengan mendengarkan dan kemudian misalnya mereka mensaput ya atau menaruh darah dari domba untuk supaya malaikat maut itu tidak masuk ke rumah mereka. 他们真的听从了摩西的命令，他们听从也做一些的预备，也包括他们把那个羔羊的血洒在他们的门口。 Kemudian setelah itu mereka dituntun oleh Musa bersama-sama meninggalkan Mesir. 然后摩西引领他们一起离开了埃及。 Arahan-arahan dari Tuhan mereka lakukan sehingga mereka bisa meninggalkan Mesir. 神的命令他们都听了，使他们真的可以顺利离开了埃及。 Kemudian mereka sampai di tepi Laut Teberau. 然后他们到了红海的海边。 Kemudian Musa mengangkat tangan, kemudian membuat laut itu terbelah menjadi dua. 摩西伸手的时候呢，海水都分开了。 Kemudian Musa minta supaya umat Allah itu, umat Israel itu ikut atau masuk meninggalkan tanah itu untuk ke seberang melalui berjalan di tanah yang kering. 然后摩西就命令以色列人可以在旱地，就是在干地可以度过，可以走 Umat 了。 Israel yang berjumlah jutaan itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa sampai ke seberang dengan selamat. 数百人的以色列人，他们听从摩西的话，真的他们可以安全的度过红海。 Sepintas saudara, 看起来呢， mereka sudah mendengar dan melakukan. 似乎他们已经听了并遵行了。 Sepintas saudara, 看起来 saudara dan saya sudah mendengar firman dan melakukan. 我们也是听了主的话并遵行了。 Tapi kenapa mereka umat Allah bisa jatuh dan jatuh di dalam dosa sungut-sungut? 但是我们看到神的子民就是以色列人呢，他们不断就是跌倒在 Kenapa saudara dan saya 怨言的罪里。 sebagai umat Allah yang sudah mengerti bahwa Kristus sudah mati dan bangkit untuk kita pun juga seringkali jatuh di dalam persungutan, jatuh di dalam ketidakpuasan. 你和我也是如此，我们已经知道主耶稣为我们而死，拯救了我们，但是我们还是不断的埋怨也犯罪。 Nah, itu sebabnya saudara kita melihat bagian yang kedua. 因此呢，我们来看第二段。 Tuhan mengulang kalimat yang mirip tetapi berbeda, menggunakan kata yang berbeda. 神在重复他的指令，但是用不同的词汇。 Ayat 26 bagian B dikatakan, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. 就是在下半节，留心听我的诫命，守我一切的律例。 Maka aku tidak akan menimpahkan segala penyakit manapun dan seterusnya. 我就不将所加于埃及人的疾病加在你们身上。 Mengapa saudara Tuhan harus mengulang bagian ini? 为什么神要重复这一段呢？
Mereka sudah mendengar dan melakukan sudah betul, saudara-saudara. 他们已经听了并遵行，对， Sama dengan saudara dan saya hari ini. Betul, Sudah Nihau, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sudah betul. 我们已经听了主的话并遵行了，对，这是正确的。 Tetapi itu bukan satu yang tidak berkaitan dengan yang lain. 但是这个不是说这与其他的是没有关系的。 Tetapi Tuhan ingin supaya saudara dan saya, supaya umat Allah saat itu memasang telinga, mendengarkan selalu, mengingat selalu apa yang disampaikan oleh Tuhan. 神要的就是那时候的以色列人呐、他们要留意听、留心听，并记住和遵行。 Di dalam berbagai kesempatan Tuhan ingin selalu menegaskan supaya kita mengulang-ulang firman-Nya, supaya kita mengerti dan ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan. 很多次呢，主不断的提醒我们，让我们不断的重复的听主的话语，不断的学习， Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. 然后并遵守他一切的律例。 Mengikuti artinya saudara, kita terus melakukan, terus mengerjakan, bersambung tidak ada putusnya. 遵守的是就是不断的去做，就是连续的去做，不停止的。 Hari ini waktu saudara dan saya belajar menjadi murid Tuhan, 今天你和我学习成为神的门徒， itu yang sebetulnya menjadi inti daripada perkataan Tuhan yang disampaikan pada umat Allah saat itu. 这就是成为主向他那时候的百姓所说的话的核心。 Mengikuti bukan sekedar melakukan, saudara. 遵守呢，不单单去遵行而已， Mengikuti artinya lebih dari sekedar melakukan. 遵守是超过遵行的。 Karena kalau melakukan, ya satu, sudah. 如果遵行呢，就是一次就好 Tapi 了。 mengikuti itu adalah mengerjakan terus menerus. 但是遵守呢，就是不断的去做， Seperti orang bernafas 如 misalnya. 同我们在呼吸的时 Dia 候， tidak boleh satu kali, saudara. 我们不能呼吸一次。 Seperti orang berolahraga misalnya. 好像如果我们在做运动的时 Dia 候， tidak boleh satu kali, saudara. 我们不能做一次的运 Seperti 动， orang makan misalnya. 或者我们在吃， Dia tidak boleh satu kali, 不可 saudara. 能只是吃一次， Tapi terus melakukannya. 但是不断的继续去做。 Sehingga makin lama kita akan makin melihat, makin tahu apa yang sebetulnya Tuhan ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. 是，久而之久呢，我们就知道了神要我们怎样做在我们的生活里。 Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 主的亲爱的弟兄姐妹们， Pada kesempatan hari ini, 在今天的机会， biarlah kita boleh mendapat kesempatan 但让 untuk 我们可以 bersama-sama 得到 merenungkan. 机会，一起来默想主的话。 Apakah kita selama ini sudah menjadi orang yang melakukan atau sudah mengikuti? 是否我们成为已经遵行并遵守主话语的人吗？ Kita perlu lebih daripada sekedar melakukan. 我们是要超过遵行而已。 Kita harus mengikuti setiap bagian firman dengan baik. 我们真的要学习遵行主每一个的 Saudara, 话语。 berapa banyak bencana yang sudah didatangkan kepada orang Mesir saat itu. 我们看到那时候的埃及人，他们受到多少的灾难？ Dan puncaknya waktu seluruh orang Mesir, tentara orang Mesir itu ditenggelamkan oleh Tuhan. 在顶尖的呢，就是那时候埃及人他们被水淹没。 Kalau sampai hari ini ada begitu banyak pencobaan. 如果到如今呢，我们遇到很多的试验； Kalau sampai pada hari ini kita mengalami banyak kesulitan. 如果到如今呢，我们还经历到很多的困难。 Sebetulnya ada satu maksud Tuhan untuk setiap kita. 其实呢，对我们每一个人都有神的美意。 Setiap kita, saudara, hari ini disebut sebagai anak-anak Allah. 我们每一位都是被称为神的儿女， Setiap kita hari ini disebut sebagai pewaris kerajaan Allah. 我们每一位是成为继承神国的人。 Tahukah saudara, 是否大家知道吗？ apa yang harus kita siapkan? 我们必须准备什么？ Sudah cocok tidak kita ini disebut sebagai anak Allah? 是否我们真的配得被称为神的儿女呢？ Umat Israel saat itu, 那时候的以色列人， sebetulnya kalau mereka itu berjalan menuju tanah perjanjian, 其实那时候他们在往应许之地的路途，
dari Laut Teberau 从红海 sampai ke tanah perjanjian. 直到应许之地。 Kalau mereka itu jalan lurus saja, 如果他们渡过的路是直的呢？ itu tidak lebih dari 300 km, saudara-saudara. 其实它的路途不到330公里而已， Mungkin 2 sampai 4 minggu sudah sampai. 大概2个还是到4个礼拜就能达到了。 Tapi Tuhan atur begitu rupa. 但是神如何的设计， Mereka tidak langsung mengarah ke timur menuju ke tanah perjanjian. 安排他们不是往东边往 Tapi mereka 去应许之地的路， turun ke selatan dulu, 但是 saudara. 他们先往南方走， Membutuhkan 40 tahun. 是他们需要的时间40年。 Apa maksud Tuhan? 这里有什么神的目的呢？ Jelas ini ada satu perencanaan Tuhan yang luar biasa. 确定在里面有神美好的计划。 Seorang penafsir mengatakan 一位解经家这样子说 mereka umat Israel itu 400 tahun menjadi budak. 以色列人就是在埃及大概400多年成为奴隶， Untuk menjadi orang, menjadi bangsa yang baru, yang bisa memahami jati dirinya. 就是如果他们可以成为知道自己的身份呢， Perlu pembentukan, saudara. 需要很多的塑造。 Apalagi tanah Kanaan yang dijanjikan itu luar biasa suburnya. 我们知道这迦南地呢就是肥美之地， Kalau mereka diberikan kemudahan, 如果给他们一切都是很顺利、很容易， mungkin mereka tidak bisa menikmati. 可能他们就不能享受到， Mereka harus dilatih begitu rupa 所以必须要锻炼他们， sampai kemudian masuk ke tanah perjanjian. 直到他们进入到应许之地。 Saudara, hari ini sebagai anak-anak Allah, 亲爱的弟兄姐妹们，今天我们成为神的 kita 儿女， semua bisa berteriak, 我们 memohon 每一个人都可以向主呼求， memohon belas kasihan 我们 Tuhan. 可以呼求主的怜悯。 Kita mungkin bisa berteriak untuk supaya Tuhan menolong segera. 我们可能可以呼求求主赶快帮助我们， Tapi seluruh dunia mengalami, saudara. 但是全世界都经历到。 Begitu banyak umat Allah yang sulit juga. 我们看到神的儿女、神的子民，很多人是面对同 Bukan 样的 hanya 情 saudara 况， dan saya di tempat ini, 也是包括我们在这里。 tapi seluruh dunia. 但是我们知道，全世界 Umat Allah, orang Kristen mengalami kesulitan. 基督徒遇到困难。 Saya percaya ini adalah bagian dari pembentukan Tuhan. 我相信这也是其中之一，神塑造我们的计划。 Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen, anak Allah yang kuat. 神要我们成为基督徒，他的坚强的儿女。 Saya percaya saudara, kematian Kristus di atas kayu salib 我相信主耶稣死在十字架上， sebagai ganjaran, sebagai bayaran pembebasan saudara dan saya. 就是为了还了我们的债，让我们可以得释放， Tidak akan menjadi sia-sia 不可能会白白的。 kalau saudara dan saya sebagai anaknya dilatih begitu rupa 如果我们成为神的儿女，他锻炼了我们， di dalam kesulitan. 借着一切的困难。 Penginjil Teddy minggu lalu mengatakan 上个礼拜呢，黄 istilah 传道讲到， cobaan, istilah ujian sebetulnya itu asalnya satu kata. 其实关于试验、试探呢，它的字根是一个， Tergantung siapa yang lihat. 就是看我们从哪一个角度来 Tetapi 看。 tujuan Tuhan sebetulnya adalah melatih umatnya. 但是神的目的呢，就是要锻炼他的子民。 Kalau kita membaca sepintas seolah-olah Tuhan itu tidak sayang umatnya. 如果我们没有仔细看，我们好像会觉得神没有疼爱他的子民。 Pasal 15, 22, 23, 24 sepertinya ada alasan untuk orang Israel marah kepada Tuhan. 15章的22到24节，好像可以成为以色列人向神发怨言的原因。 Tuhan begitu kejam seperti 好 ini. 像神好残酷哎。 Tetapi saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Ulangan 29 ayat yang kelima, 但是当我们读到申命记29章第5节呢， maka kita akan menemukan catatan seperti ini, 我们 saudara. 就可以看到里面如何记载。 40 tahun lamanya Tuhan memimpin umat Israel berjalan melalui padang gurun. 40年，主引领以色列人在旷野。 Tuhan berkata, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. 神说：“你身上的衣服并不破坏， Kasutmu
menjadi tidak rusak di kakimu. 你脚上的鞋也没有穿破。 Bayangkan saudara, 我们来想想一下， mereka pasti tidak punya baju seperti kita hari ini banyaknya. 相信以色列人那时候的衣服不如我们现在多， Mereka pasti tidak punya sepatu seperti kita banyaknya hari 他 ini. 们的鞋子也不可能会如我们现在多。 Tetapi Tuhan mengatakan tidak rusak. 但是神说到，他们的衣服没有穿破，鞋子也没有穿坏， Dipakai setiap hari 每天都穿。 selama 40 tahun 40年里面， sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. 就是当他们还没有进入到应许之地。 Jadi jikalau tidak ada minum, tidak ada makan, sekalipun Allah tetap mampu memberikan kekuatan kepada mereka. 所以我在想，如果说他们没有吃喝呢，相信神也会赐力量给他们。 Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, 主内的亲爱弟兄姐妹们， semua yang dialami oleh umat Israel 以色列人所面对的一切事， dan dialami oleh kita hari ini, 也是我们现在所面对的事情， sebetulnya tidak lepas dari campur tangan dan pemeliharaan 其 Tuhan. 实里面都有神的供应和看顾。 Kalau kita melihat ayat terakhir ini begitu indah, saudara. 当我们看到最后一节呢，是何等的美好。 Ayat 27 mengatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. 27节记载，他们到了以琳，在那里有12股水泉，70棵棕树，他们就在那里的水边安营。 Antara Marah dan Elim itu kira-kira 18 kilometer, saudara-saudara. 马拉与以琳呢，其实距离只是18公里而已，Tidak jauh, saudara. ，18公里根本都不远， Mungkin 2-3 hari saudara sampai. 可能2-3天就达到了。 Bayangkan ayat 24, mereka bersungut-sungut karena tidak ada air. 我们想想在24节记载，他们因为没有得到水，在蔓延呢，在发怨言的时候呢， Dan latar belakang setuju bahwa dengan kondisi seperti itu, satu hari pun orang akan mati oleh karena kehausan. 然后我们看到真实的情况就是，如果一天没有喝水呢，可能他们会渴死。 Ayat 27, 27节， mereka berkemah, saudara. 他们在那边安营， Mereka tinggal di situ, 他们住 saudara. 在那边， Luar biasa. 就是很特别的。 Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. 神未曾离开他的百姓， Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. 神未曾离开他的儿女， Dia sudah menyediakan segala sesuatu untuk kita. 我们所需要的他已经为我们预备了。 Hari ini waktu kita bergumul dengan berat. 今天呢，当我们面对很沉重的困难， Hari ini kalau saudara dan saya merasa kesulitan yang tidak ada putus-putusnya. 如果今天我们感觉到我们遇到的困难好像没完没了， Ingatlah umat Israel sudah mengalami seperti itu. 记得以色列人以前已经度过了， Bukan tujuan Tuhan menyiksa saudara dan saya, 不是因为神的目的又是要折磨你和我， tetapi justru melatih supaya saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang mampu bersaksi bagi Dia. 但是为了锻炼我们，我们可以成为主的见证人。 Dan yang kedua, saudara, 然后第二的呢， di dalam kesulitan, di dalam persoalan hidup kita, 在 khususnya di masa pandemi 的 ini, 困难，一切的痛苦，尤其是在这疫情中， saudara dan saya sedang dilatih untuk tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bersama-sama di dalam kehidupan kita. 就是要锻炼我们，让我们知道有神与我们同在，无论在任何的情况。 Kita menyaksikan umat Allah itu bisa marah-marah, bisa sungut-sungut, sepertinya Tuhan tidak tahu di mana. 我们可以看到神的百姓，就是以色列那时候不断的怨言的，好像不断的发脾气，好像不知道神在哪里。 Padahal Tuhan ada bersama dengan mereka. 其实呢，神那时候也是与他们同在， Tuhan ada menyertai kehidupan sehari-hari mereka. 就是在他们日常生活里都有神的同在。 Alkitab mengatakan di dalam Yesaya 46 ayat 4, 以赛亚书记载着， sampai masa tuamu, 直到你老了， sampai masa tua saudara dan saya, 直到你和我老了， Tuhan mengatakan aku tetap Dia.
我们的神说，我还是依然的神， yang akan menggendong, akan menuntun engkau 我会抱着你的，我会 sampai 引导 putih 你的， rambutmu. 直到你头发白。 Aku memastikan engkau dalam kondisi yang baik. 我是确定你是在很好的情况。 Mari kita hidup di dalam pengaturan Allah, kita nikmati kemurahan Tuhan yang sebetulnya tidak pernah berhenti. 当我们活在主里面，享受他所赐给我们的怜悯是永不止息的。 Dia hanya mau saudara dan saya menaruh hidup saudara, percaya sepenuhnya kepada Dia. 主的只是要求你和我可以完全的交托， Karena di dalam seluruh kehidupan kita, 仰望他，因为我们一切的生命呢， bagian ketiga itu mengatakan sebetulnya Tuhan memberkati dengan ketenangan, dengan kenyamanan, persis yang digambarkan di dalam ayat 27. 因为第三的记载着，就是我们可以在主里面得安息，如同记载在第27节。 Berkat itu telah disediakan. 这个安息的福分，主已经为我们预备了。 Berkat itu adalah hak anak-anaknya untuk menikmati. 这个福分呢，就是成为我们的权利来享受。 Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. 我们一起低头默想今天主的话。 Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur 主啊，我们献上感谢。 kalau Engkau sebetulnya ingin sekali kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. 我们知道你很盼望我们可以成为合你心意的儿女。 Contoh kehidupan umat Israel 我们看到以色列人的生活， jelas dimaksudkan supaya kami belajar. 就是要我们从那边来学 Jelas 习， dimaksudkan supaya kami tidak mengulangi apa yang menjadi kekeliruan. 确定目的就是让我们不要重复他们所做的过犯， Karena apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka 因为神你对他们所行的， itu juga akan dikerjakan untuk kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. 你会在我们身上行。 Engkau sudah mati dan bangkit untuk kami. 你已经为我们死而复活了， Pasti Engkau ingin memastikan kami dalam kondisi yang baik. 确定要我们活在很好的情况。 Hari ini waktu kami semua datang kepadamu. 主啊，今天当我们来到你的跟前， Walaupun kami tidak bisa berkumpul secara fisik ya 虽 Tuhan. 然我们不能以肉体的聚集， Kami harus ada di rumah kami 我们只 masing-masing. 能在自己的家里。 Ada sebagian besar yang bersama dengan keluarga. 多数的有一些就是跟家庭、 Tapi 跟家 ada 人在一起。 sebagian yang harus tinggal sendiri oleh karena bekerja, oleh karena sekolah di tempat di luar kota. 但是呢，在我们当中，又是因为工作啦，还是读书啦，没办法跟家人在一起。 Tuhan sertailah kami. 求主也是与他们同在， Yakinkan kami Engkau selalu ada bersama di dalam kehidupan kami 让我 masing-masing. 们可以深信主，你依然与我们同在。 Di dalam situasi sulit yang mungkin kami tidak faham, 在艰难的时刻，可能我们不理解， bahkan kami tidak mengerti kapan semua ini akan berakhir. 可能我们也不晓得这个情况是什么时候可以止息。 Engkau tetap ada bersama dengan kami. 我们相信你依然与我们同在。 Terima kasih untuk firman-Mu. 主啊，感谢你的话语， Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. 感谢主，你赐给我们机会可以敬拜你 Di。dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 我们祷告，奉主耶稣的圣名 kami 求 sudah berdoa dan berterima kasih. 我们献上感谢， Amin. 阿门。
Bersyukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyapa setiap kita. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan minggu ini kami membawa persembahan kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa apa yang kami beri tidaklah sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Tuhan. Namun biarlah kami belajar dengan ketulusan hati memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Engkau terlebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, kami tetap memohonkan berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan saat ini. Mereka yang saat ini mengalami kesulitan di dalam perekonomian, Tuhan kami tetap memohon berkati setiap mereka. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan persembahan ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, selamat bersatu teduh dan ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.